Okey, nama saya Zahir. Saya telah dijemput oleh Jabatan Pertanian untuk berkongsi pengalaman saya dalam teknik double stem. Bukan setara apa penanam melon lah saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak share sebenarnya di teknik double stem. Okey, teknik double stem ni saya belajar daripada Jabatan Pertanian juga. Okey, teknik ini nota-nota yang dibuat ni semua pernah dibuat oleh Encik Wan Zulkarnain masa dia di Serdang dululah. So, teknik ni memang baguslah. Pasal apa? Kalau kita tengok sekarang, bahan-bahan input semua naik. Okey, semua petani yang out there, I'm sure you know kan, tengoklah harga sabut macam mana, harga baja macam mana. Dalam masa 3 minggu ni aja tengoklah harga dah naik macam mana kan. So, teknik ni insya-Allah akan meringankan beban itu. Alright. Okey, sebelum kita mulakan cerita pasal teknik double stem ni, saya nak kongsi sikitlah. Okey, kebiasaan saya tengok orang yang tanam rock melon ni lah. Biasanya dalam seekar tu mereka sumbat sampai 5,000 hingga 6,000 polybag. Okey, memang kalau tanam macam single pokok tak ada double stem, mungkinlah insya-Allah boleh jadilah. Okey, tapi saya rasa tu jarak dia dah dekat sangat. Okey, so untuk saya lah, saya kongsi pengalaman saya. Saya dalam seekar tu, pasal saya ada 3.3 ekar, 1.4 hectares lah, saya ada 6 plot. Hanya 2 plot saja yang saya buat double stem. Okey, pasal plot yang lagi 4 tu, saya buat single. Okey, so yang plot yang saya buat double stem ni ada 4,000 polybag. Okey, 4,000 polybag, dan cara susunan dia, kalau ada yang pernah tanam cili lah, okey, cara susunan dia macam cili. That means from the subline, jarak antara 2 polybag tu zigzag. Okey, yang zigzag dia tu subline to the polybag on the left 2 feet, to the one on the right 2 kaki. Okey, and antara dalam baris yang lurus tu, center to center, kalau boleh 4 kaki lah. Kenapa kita nak jarak macam ni? Sebenarnya jarak macam ni kan akan bagi ruang untuk pokok bernafas. Okey, and then dia macam tak rimbun sangat. Pasal pokok melon ni dia perlukan matahari. Okey, untuk buah dia jadi, untuk tumbesaran dia kan. And and then untuk netting buah pun nak jadi tu, biasanya kita tengok grade dia, kita tengok netting dia lah pada buah melon ni. It's very important pokok tu dapat cukup cahaya matahari. Alright. Okay, tidak membuang masa lagi kan. Let's go to the next slide. Saya nak kongsi sikit ni pasal cara tanaman saya lah. Okay, macam mana saya tanam. Okay, biasanya orang semai kan dalam tray, dalam rumah semai. Saya tak buat macam tu. Saya terus semai dalam polybag. Okey, kenapa saya semai terus dalam polybag? Supaya kita tak membuang masa lah sebenarnya. And then bila kita semai dalam polybag terus, kita boleh lihat perbezaan dia. Okey, pokok tu dia lagi lasak, dia lagi tahan, kan? Okey, cuma sebelum kita semai terus dalam polybag, saya sarankanlah ladang tu sehari 2 sebelum kita semai tu, kita spray dengan fipronil. Pasal musuh utama masa kita semai dalam polybag ni adalah semut. Jangan masa lepas kita semai tu kita datang tengok, apa hal ada macam kulit koci ni. Pasal semut ni memang dia faham lah biji benih kita tu. So kita spray fipronil, okey? Satu ladang sehari ke 2 hari sebelum kita nak semai. Okey. And then I rasa kan banyak orang sini dah memang tanam lama kan. Okey, ada yang tukar sabut setiap kali, tapi saya memang tak tukar sabut. Sabut yang saya pakai sekarang memang saya tambahkan saja. Tapi memang dah 5 tahun dah sabut. So sabut tu tengok pun macam tanah. Okey, so dia memang senang pegang air and dia lembut lah. Okey, pada orang tu yang dah tukar sabut, kalau kita nak semai terus dalam polybag tu, cuba yang biar yang sabut tu, kalau yang sabut yang barulah, yang fiber banyak tu, buat kat bawah.
Yang atas tu bagi yang halus-halus sikit. Okay, so senang kita nak semaikan biji benih ke bawah polybag. Okay, and then lepas kita dah semai biji benih, kita biarkan. Okay, so kita kira hari selepas semai, HSS. Okay, so 5 HSS pertama tu, kita bagi air kosong lah. Tengok keadaan cuaca jugalah, pasal memang kalau musim hujan ke apa ke, memang air dah cukup lah kan. Tapi kalau musim kering tu, memang kita kena bagi air. Macam saya bagi dia 10 kali sehari. Start daripada 7.30 pagi, pakai timer lah. Saya bagi 1 minit. Okay, every hour. For untuk 10 kali lah. 7.30 sampai 4.30. And then untuk bagi seminit tu, kita dah calibrate kita punya sistem, manakala dia akan bagi 50 ml untuk seminit. Tapi as I said lah kan, masa kalau musim hujan tu tak payahlah kan. Okay, so kita kena tengok keadaan cuaca lah masa bagi tu. Okay, lepas tu HSS hari selepas semai 6 hingga 10 kita mula bagi baja. Baja tu isi dia 1.5. Okay, so isi 1.5 kita bagi HSS 6 ke 10. Alright. Okay, saya tak akan pergi jauh mendalam sangatlah dalam hal baja ni pasal banyak dah di-explain oleh Tuan Kamarul tadi. So this is just a little bit of what I do lah kan. Okay, and then lepas dah 10 hari tu, kita kira the next day terus HST1. HST1 tu kita terus naik baja tu 1.8. Okay, alright. So, okay, kita tengok slide kat sini. Sekejap. Okay, slide kat sini. Ini dia. Selepas biasanya lah, okay, pokok dia akan keluar daun ketiga. Okay, tuan dan puan-puan, kita kena ingat dah, pasal saya pun pernah buat silap ni dulu. Saya kira daun cotyledon sekali sebagai daun. So bila orang kata daun ketiga dulu, saya ingat, ini daun ketiga jadi daun pertama lah. Alright. So kita tengok ya. Daun ketiga ni biasanya kalau cuaca panas kan, dia akan jadi antara HST 5 hingga 7. Tengok baja lah macam mana pun keadaan cuaca. Sometimes bila musim hujan dia mendung, dia lambat naik lah. Okay, so okay. Bila kita tunggu sampai daun ketiga naik. Okay, nampak ni ini daun cotyledon. Yang dua ni daun cotyledon, ini daun pertama, daun kedua, ni daun ketiga. Okay, so daun ketiga kita terus, okay, kita guna terma Jabatan Pertanian lah, getu. Okay. Biasanya saya cakap petik je lah, kita petik daun dia Okay, terus petik aja. Nampak daun ketiga tu kita terus petik pasal the faster we do it, lagi cepat suluh tu akan keluar. Alright. So ingat ini daun cotyledon, daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Masa dalam bab ni memang senang lah pasal daun pertama tu memang daun yang terbesar lah kan. And then yang kedua tu yang the second biggest lah. Okay. Dan proses getu pokok tu kita pakai tangan aja. Okay. Tak payah nak pakai gunting ke apa ke, tak payah. Kita pakai tangan aja. Tapi sebelum kita petik daun ketiga tu, please sanitize your hands. And then recommend to all your workers tu, memang bukan senang lah kan nak buat nak sanitize all the time. So tiap baris yang kita dah petik, getu pucuk ketiga tu, daun ketiga tu, kita sanitize tangan. Memang senang nak sanitize kan pasal ada sanitizer tu yang kecil tu, bagi pekerja tu ambil. Buat sekali masa dia orang pergi buat kerja tu. So dah habis satu baris, terus sanitize your hands and then start on the next row. Okay. So lepas kita dah potong pucuk tu lah, kita tengok ni gambar ni. Alright. Nampak tak? Okay, tengok kat sini dah buang daun ketiga ni ada. Ini daun pertama, daun kedua. Okay, daun ketiga dah tak ada lah. So contohnya kat sini kita nampak. Okay, daun cotyledon. Okay, the top left atas kiri tu.
Daun pertama, daun kedua, daun ketiga tu kita dah buang. Okey. So biasanya lepas kita dah buang daun ketiga ni, so sulur tu dia akan keluar lah kat sini. Okey. Biasanya atas daun cotyledon dengan daun pertama lah antara tu dia akan keluar. And kebarangkalian besar dia biasanya keluar dua sulur. Okey, dua sulur tu biasanya yang cantik. Tapi kadang-kadang ada pun dia keluar tiga. Itu susah nak explain macam mana lah. And then sulur tu pun akan keluar antara daun satu dengan daun kedua pun akan keluar sulur tu. Okey, biasanya saya akan pilih sulur yang keluar daripada cotyledon tu, atas daun cotyledon. Right? Pasal dia keluar macam sesunguk tu. Okey, satu lagi kaedah yang saya pakai tu, biasanya saya akan bila dah cantas daun ketiga, saya akan biarkan pokok tu. Okey, kita buatlah kerja kita macam biasa. 4-5 hari kan kita jalankan kerja kita. Kita bagi baja, kita kalau kena spray racun, kita spray racun. Okey, jaga pokok tu. Pasal biar sulur tu jadi panjang. Bila panjang senang kita nak pilih. Okey, biasanya yang keluar kat sini lah kebiasaannya lah. Yang paling cantik lah. Okey, dia seragam. Okey, tinggi dia sama. Tapi kadang-kadang tak ada yang terpantut. Okey, so kalau macam tu, kita cuba. Kita tengok mana yang biasanya sama tinggi, yang nampak macam lebih vigorous lah. Kan, katanya, apa nama, dia dia lebih subur dan nampak lebih cergas lah katanya. Dia lebih cergas lah, yang vigorous, kita pilih tu. Okey, so ingat, kebiasaan lah untuk saya lah yang saya pilih yang di atas daun cotyledon tu pasal biasanya dia cantik, dia seragam kan? Tapi ada kala pun tak jadi, satu yang macam cacat dia tak membesar kan. And then kita pilih lah yang mana yang lebih kurang, yang nampak subur, nampak cergas, tinggi dia lebih kurang. Okey, kita start melilit lah. Okey, so ini kira recap. Okey, mula-mula kita yang far left ni kita cantas daun ketiga. Saya memang emphasize lah fact ni lah. Ya, kalau orang yang dah biasa memang dah tahu lah kan. Tapi saya pernah jumpa orang yang kita ajar tu, dia buat kesilapan lah. Padahal saya pun pernah buat kesilapan tu lah masa pertama, first time buat tu lah kan. Okey, so ingat daun cotyledon, daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Okey, lepas tu kita biar dia bagi baja. Okey, tunas dia akan naik. Lepas tu kita pilih tunas, okey, yang sama besar. Kebiasaannya yang sama besar tu, yang nampak cantik tu, yang keluar daripada atas daun cotyledon tu lah. Tapi, okey, as I said, also boleh tak jadi jugalah, okey. So nanti kita akan pilih daun tu, sulur tu, sulur, dan biar dia membesar. Okey, jadi panjang. Okey. Dan pada masa ni, okey, kita dah ikat 2 tali tau, tali pertanian tu. Okey, untuk melilit. So, kita dah boleh start melilit. Okey. Okey. Nampak ni. Okey, ini cantasan pertama lepas daun ketiga dah buang. Okey, nampak ni. Daun pertama, daun kedua, nampak tu sulur-sulur yang jadi tu. Nampak tu. Okey. So pilih 2 tunas baru yang subur dan cergas, buang semua tunas lain lah. Kira yang tunas yang sulur yang ketiga, keempat tu yang ada tu, okey kita buang. Okey, kita dah pilih 2 dah. Okey, jangan buang daun lah. Lepas ni daun tu simpan je. Okey, lepas kita dah pilih 2 sulur, 2 tunas baru tu, apa yang dipanggil tree training lah. Kita kena mula melilit. Ya, melilit. So cara saya melilit, ni saya pakai ya. Kita cakap macam tawaf. Okey, anti clockwise. Okey, kita mula melilit. Okey, bagi tree training. Kita lilitkan dia lah sampai wayar atas tu. Okey, biasa yang dah tanam tu tahulah. Okey. Ini saya nak stress satu, cantasan dan masa melilit ni ya.
memang kritikal lah. Dalam tanaman rock melon, inilah masa yang paling kritikal sekali ya. Okey, so masa ni kita kena jaga sanitasi diri, pekerja semua kan. Okey, and the environment. Okey, pasal macam Tuan Iqbal, Kamarul Iqbal tadi cerita, memang the biggest factor and vector adalah kita dan pekerja kita. Kita kalau tak jaga sanitasi, we will be spreading diseases lah very easily. Okay. So, okay, nampak tu kita dah mula melilit. Okay. So, tumbuh-saran pokok kan paling aktif HST 21 hingga 35 lah. Okay, pada masa tu kita kena jagalah apa masa dia, penting masa dia, kita kena cepat. Okay. Dan masa melilit itu untuk apa nak kata untuk okay. So bila kita dah mula melilit tu, okay, akan keluarlah sulur-sulur, tunas-tunas sisi kan. So biasanya kita simpanlah ruas. Okay, sulur untuk saya lah, saya simpan 7 hingga 14. Okey, 6 ke 13 pun boleh, 7 hingga 13 kita simpan sulur tu. So sulur 1 hingga 5 tu kita buang. Okey, bila kita buang ni, tumbuh-saran dia pun lagi cepat. Okey, the growth is faster. Right? So bila kita masih melilit, okey, so ruas ni sulur yang ke 6 hingga 13 tu dah keluar, nanti sebelum kita pilih buah ke apa, sulur ke 14, 15 semua dah keluar tu. Okey, kita boleh buang dia sekali ya. Okey, ini yang saya kata kena cepat. Pasal apa? Kalau bila cepat buang ni semua, dia akan cepat besar. Alright? And then kita lilit sampai atas tu, sampai pucuk, sampai biasanya kita cakap daun lah. Okey? Untuk saya simpan sampai daun 24. Okey? Kita simpan sampai daun 24. Lepas tu kita cantas pucuk dia. Orang kata sunat lah. Kan? Okey, kita cantas pokok tu supaya dia tak membesar lagi. Alright. Okey. Okey, ini dia cantasan kedua ya. Nampak? Kita buang semua sulur daripada 1 hingga 5, kita simpan 6 hingga 13. Pasal ini kita nak simpan buah. Okey, kita nak simpan buah. Kat sini 6 hingga 13. Okey, lepas tu yang sulur, yang lain semua yang naik lah 14 ke atas tu kita cepat buang. Nampak kecil-kecil tu dah boleh buang, dah tak ada masalah. Macam apa saya dah dapat dia keluar, saya ketik je. Petik terus je. Tak payah nak bagi dia panjang-panjang. Okey, lepas tu bila dah sampai daun ke-24, kita potong. Okey, cantas dia kat sini. Ya, supaya dia tak membesar lagi. So, lebih kuranglah tiap stem tu ada 24 daun. Right? Okey. Okey, nampak ni. Ini biasanya okey, kerjanya dah jalan lah dengan sempurna lah. Dia tak melenggang-lenggok. Okey, so nampak cantik. So pokok pun naik cepat. Okey. Kalau cara macam ni memang lambat lah katanya. Pokok tu pun lepas tu nak pilih buah memang lambat lah. Nak jadi pun memang lambat lah. So jangan macam ni lah. So pasal tu kita cepat-cepat buang sulur. Sulur bawah. Dan kita simpan sulur yang kita nak simpan lah. Contoh, kita nak simpan 6 hingga 13. Okey. Lepas tu cepat-cepat buang 1 hingga 5. Okey. Lepas tu 14 ke atas tu semua kita buang. Alright. Cepat lilit. Dah 24 daun dah. Cantas terus. Okey. And then pada masa ni buah akan jadilah. Okey, kita ada yang okey, saya tanam secara open lah, bukan secara SPH. So secara open, okey, lebah dah mula datang dah, okey. And pendebungan akan berlaku lah dan kita akan nampak. Okey, buah-buah akan jadi. Okey, satu teknik yang saya pakai ni, saya tak simpan apa biar dia panjang ke apa. Biasanya kan sulur tu, lepas sulur dah jadi terus dia ada buah.
Okey, contoh macam ni ya, saya nak tunjuk ya. Okey. Okey. Sudah membesarkan. Okey. Buah ni bila suluh 6, contoh suluh 6 ke 13 tu, buah kecil-kecil dah jadi tau. Bukan sebesar macam ni. Okey. Saya terus buang, saya petik kat sini. So lepas buah tu kira ada 1 daun. So daripada suluh 6, bila buah dah jadi kecil tu, kita cakap apa sebesar jari lah. Okey. 6 hingga 13 tu kita simpan buah tu. Okey, sebesar jari, ibu jari tu. Okey, lepas tu kita buang yang lebih tu. Lepas buah tu ada daun satu tu, nampak daun satu ni kita buang kat sini. Buang kat sini. Okey, lepas tu kita simpan. Simpan 10, 6 ke 13 tu, tengok buah dia jadi macam mana. Okey. Lepas tu kita dah boleh mula pilih buah. Okey. Biasanya kita tengok buah yang paling besar tu memang yang paling bawah sekali lah, selalu paling bawah. Tapi kita nak pilih buah tu, kita tengok buah tu kan dia kena lonjong. Okey, biasanya lah buah yang cantik lah, dia akan lonjong, dia akan sempurna. Dia kira macam tak ada lekuk-lekuk lah. Ya. Pasal kadang-kadang tu ada buah dia nampak macam labu tau masa kecil tu. Masa dia saiz ibu jari pun dia nampak macam labu. And then dia ada lekuk-lekuk. Buah tu memang barang kalian besar tak akan cantik lah. So baik kita buang buah tu, kita pilih buah. Okey. Untuk saya biasa cuba simpan buah pada suluh ke-7 dengan suluh ke-9. Saya suka pilih suluh ganjil lah. Okey, tapi kadang-kadang dia tak jadi. Buah 7 tu okey, suluh ke-9 tak cantik. Okey. Okey, kalau boleh kita jangan pilih buah. Saya simpan 2 buah satu stem ya. Okey, pasal kalau kita simpan buah tu suluh macam 7 ke 8 ke, dia dekat sangat tau. Dia akan macam langgar. Lepas tu tak cantik, netting dia pun tak jadi. So kalau boleh selang lah sesuluh tu. So kalau 7 tu okey, tapi 9 tak jadi, cubalah pilih 10 ke 11 ke, okey. So kalau dah pilih buah, kita simpan 2 buah satu stem. Ya. Okey, 2 buah satu stem. And then mungkin nampak macam ni, tapi kaedah ni memang simpan 1 buah lah satu stem. Tapi kalau kita simpan 2 buah, dia akan sini, dan selang sesuluh di atas dia akan jadi kat sini. Dia tak akan laga. Pasal saya pun tak bungkus buah saya. Memang tak bungkus, saya biar open aja. Lepas kita dah pilih buah, okey, semua dah okey. Kita dah buat cantasan kedua semua tu. Sekarang masuk fasa untuk jaga buah saja. Alright, pasal kita dah pilih buah, okey. Kita jaga baja kita, jaga racun kita. Okey. Masalah-masalah yang hadapi sudah dijelaskanlah oleh Tuan Kamarul Iqbal tadi. So, ini cara untuk membuat double stem. Okey, saya buat cara macam ni. And then saya memang simpan 2 buah pada satu stem. Kenapa saya simpan 2 buah satu stem? Pasal kalau kita tengok market sekarang kan, pemborong dengan pembeli ni, dia orang memang suka buah yang beratnya antara 1.8 lah hingga 2.5 kilo. Okey, jangan besar sangat lah. So bila kita simpan, okey, double stem ni 2 buah pada satu stem, biasanya buah dia yang jadi itu antara 1.8 hingga 2.3 kilo. Okey. So memang saiz dia memang cantik lah, cukup lah untuk buat marketing, nak jual lah kan. Okay, so and then lagi satu point yang saya nak bagi tu, bila kita simpan buah ni, okay, buah kedua tu, kalau suluh dia atas sangat dah, bila kita masa tuai masa panen lah, orang Jawa kata panen lah, masa kita tuai tu, kita ambil buah bawah dulu. Okey, kita clear satu top, kita ambil buah bawah dulu. Pasal biasanya kalau suluh atas tu, buah tu dia lambat sikit nak matang. So kita biar. Kita tengok buah bawah tu dah matang, kita ambil buah bawah dulu.
Lepas tu kita harvest buah kedua. Yang stem apa yang sulur-sulur yang atas tu lah. Okey. Okey. Saya rasa setakat ni ajalah untuk apa buat double stem ni, pasal memang cara dia kalau orang yang biasa tanam, okey, dia orang faham cara dia. Okey, kalau tak pernah buat pun lebih kurang you orang boleh faham lah. Okey, another thing saya nak stress ni, kenapa saya cakap 24 daun tadi ya, 24 daun. Okey, pasal ni selepas kita dah bagi fruit nak fruit setting lah antara sulur 6 ke 13, saya biasanya lah, okey, saya buang daun, 5 daun bawah, okey, 5 daun bawah. So lepas tu kita tinggal 19 daun lah. Okey, pada masa tu daun pun dah besar-besar lah. Okey, mengapa kita buang daun bawah? Supaya ada ruang angin. Okey, masa kita nak meracun pun senang sikit, pasal kita nak racun tu kita kena racun atas bawah tau, bukan setakat spray macam tu aja. Pasal apa, racun tu kena and then folia pun kena bawah daun. Okey, pasal stomata tu bawah daun. Alright. Okey. So sampai sini apa perkongsian saya. Okay, InsyaAllah cara ni kan, okey, kelebihan sistem ini memang dapat mengurangkan kos. Okey, bukan setakat polybag lah, setakat kokopit pun dengan kita boleh pakai tenaga kerja yang sama, yang jaga polybag tu sama aje. Dengan baja pun kita boleh save lah. Tapi dalam ni kita baja dia lebih sikit daripada satu pokok. Tak banyak, mungkin 2 poin lebih aja. Okey. So kita berhenti di sini ya. Okey, terima kasih.